A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada kali ini kita akan sama-sama tadabbur surah Az-Zumar ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Yang bermaksud, apakah kamu wahai orang musyrik lebih beruntung ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah sama-sama kita ambil manfaat daripada ayat ini. Kata Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya pada ayat ini, ayat ke-9, apakah orang yang mempunyai sifat demikian sama dengan orang yang mempersekutukan Allah dan menjadikan baginya tandingan, yakni Tuhan selain daripada Allah? Jawapannya tentu sekali tidak sama di sisi Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sedikit penjelasan. Kalau kita melihat pada ayat ni, iaitu pada ayat amman huwa qanitun ni, dia dimulai dengan soalan tu. Minta maaf, bukan soalan, dimulai dengan kalimah am. Maksud am ni saya nak tulis. Okey, jap guna word. Mana kan word Ustaz? Okey. Ni yang semalam punya ni. Okey, sekejap. Kita biar baru. Okey. Ayat tu sebenarnya kalimah dia begini. Man. Okey. Tapi disebabkan dalam rasam Usmani ditulis terus sambung dengan man tu menggunakan sabdu. Mana ni? Ganggu. Okey, macam ni. Alamak, macam mana keluar pula ni? Sorry. Okey, macam ni. Sepatutnya di atas tu dia ada sabdu. Mana sabdu? Ni. Okey, man, macam tu. Dalam rasam Usmani dia tulis begitu, amman. Sedangkan kalau ikutkan tulisan asalnya, dia ada dua kalimah, iaitu am ni maksudnya atau. Ni kalimah tu maksudnya atau. Amman, ataukah orang, begitu terjemahan dia. Baik. Jadi disebabkan permulaan ayat tu dia macam seolah-olah tergantung ataukah. Jadi sebab itu kalau pasal daripada penterjemahan ni, dia ada bracket di permulaan ayat tu, apakah kamu wahai orang musyrik lebih beruntung? Okey. Ayat inilah ayat yang ingin dijelaskan dalam tafsir Ibn Katsir. Imam Ibn Katsir disebut, apakah orang yang mempunyai sifat demikian, maksudnya orang yang mempunyai sifat demikian ni yang disebut pada ayat ni. Yang disebut pada ayat ialah qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yaju rahmata rabbih. Imam Ibn Katsir sebut bahawa
apakah orang yang mempunyai sifat demikian, yakni orang yang taat pada perintah Allah dengan solatnya, yakni dengan keadaan dia qiyamul takut pada azab Allah dan mengharapkan rahmat Allah ni, sama dengan orang yang mempersekutukan Allah? Yakni orang yang mempersekutukan Allah ni siapa? Ingat balik tadabbur yang hari semalam, yang kemarin tu, iaitu ayat 8 surah Az-Zumar, yakni orang-orang yang mensyirikkan Allah dan menjadikan baginya tandingan, yakni ada Tuhan selain daripada Allah ni. Jadi Imam Ibn Katsir kata jawapannya tentu sekali tidak sama di sisi Allah. Jadi Imam Ibn Katsir menjelaskan dengan munasabah ayat ini dengan surah Ali Imran ayat 113. Tak sama langsung. Kenapa? Allah Ta'ala berfirman, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka itu tidak sama. Siapa ni? Nak sebut pada ayat bahawa di antara ahli kitab, yakni ahli kitab ni adalah sama ada mereka orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Dalam kalangan mereka tu ada ahlul kitab yang mana golongan yang berlaku lurus. Berlaku lurus ni mengikut apa yang terkandung dalam kitab suci. Mereka ini membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud, yakni sembahyang. Jadi ayat ni adalah ayat yang sama nak menunjukkan bahawa ada beza antara orang beriman dengan orang yang tak beriman. Maka apa yang boleh kita faham daripada ayat? Cuba lihat tafsiran ayatnya. Pada ayat amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahawa kalimah qanitun pada ayat ni artinya orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita biasa dengar kalimah doa qunut kan? Kalimah qunut sebenarnya diambil daripada perbuatan ketaatan. Bayangkan di saat kita berdoa, yakni doa qunut itu, dalam keadaan kita berdiri kan, seolah-olah yang kita ni benar-benar mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita berdoa, di saat itu kita menadah tangan waktu kita berdiri. Bagaimana kita boleh membayangkan di saat dalam perang Badar Al-Kubra, bagaimana Nabi SAW melihat keadaan, bagaimana tentera-tentera Islam berhadapan dengan puak kafir yang jauh lebih ramai, yang jauh lebih hebat dari segi sudut persiapan ketenteraannya. Bagaimana pengharapan, permintaan doa Nabi SAW. Nabi berdiri menadah tangan sambil tangannya lebih tinggi daripada biasa, sehingga kaki ridak Nabi terjatuh, yang menunjukkan bahawa di saat itulah setinggi-tinggi ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Bagaimana keadaan orang yang taat betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala ini? Ibnu Abbas, Al-Hasan, As-Saddi dan juga Ibn Zaid mengatakan bahawa kalimah ana al-lail merujuk kepada waktu tengah malam. Sebahagian ulama menyatakan waktu malam itu ialah antara waktu maghrib dan isyak. Ada sebahagian daripada ulama menyatakan waktu yang kata malam tu adalah antara waktu maghrib dan isyak. Ia juga disebut sebagai waktu al-awabin. Sangat-sangat dituntut untuk kita dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama lain mengatakan ianya adalah berlaku pada permulaan, pertengahan dan akhir malam. Sebagaimana yang kita maklum, yang malam ini dibahagikan kepada 3. Maksudnya ada 3 bahagian. Sebab itu digalakkan kepada kita untuk bangun qiyamul lail
daripada 1/3 malam tu. Ikutlah kita bahagikan malam tu bagaimana. Dan Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan pula pada kalimah sajidan wa qa'iman. Kalimah sajidan tu maksudnya orang yang sujud, qa'iman orang yang berdiri. Makna kata pada ayat ni nak menyebut bahawa orang yang taat kepada Allah Ta'ala ini pada malam hari itu dia buat apa? Merujuk kepada makna solat. Sajidan wa qa'iman, sujud dan berdiri ini adalah perbuatan daripada perbuatan solat. Apa yang boleh kita ambil ibrah daripada rangkap pertama ini, ayat di permulaan ayat ke-9 ini. Ayat ini adalah sambungan dari ayat 8 yang menyebut tentang mereka yang menyekutukan Allah. Manakala awal ayat 9 ini pula, yakni ayat ini merujuk kepada golongan yang taat kepada Allah. Ada dua golongan, yang beriman dengan yang tak beriman kepada Allah, yang taat dengan yang mensyirikkan Allah. Sudah tentu dua-dua golongan ini tidak sama keadaan dan balasan. Keadaan mereka waktu hidup di dunia dan balasan mereka di akhirat. Disebutkan dengan kalimah aman huwa qanitun. Ataukah man orang yang mentaati, masuk kat situ, man huwa qanitun. Ia adalah bentuk umum. Sesiapa sahaja boleh jadi orang yang taat kepada Allah. Namun begitu, mengikut asbabun nuzul, yakni sebab-sebab turun ayat, diriwayatkan ayat 9 ini turun adalah kerana Sayyidina Uthman bin Affan, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Ibnu Umar mengatakan demikian kerana ia melihat, sering melihat Uthman Al-Affan banyak mengerjakan solat di malam hari. Ia juga banyak membaca Al-Quran. Bahkan sering ia membaca Al-Quran dalam satu rakaat. Subhanallah. Dan juga menyebut tentang keutamaan beribadah di waktu malam. Sebab dalam ayat ini sebut dengan jelas ana al-lail, iaitu pada waktu tengah malam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 79. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam serta dirikan solat tahajud padanya sebagai solat tambahan bagi kamu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkan kamu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Muslimin muslimat dirahmati Allah, muhasabah bersama. Bilakah kali terakhir kita bangun qiyamul lail? Soalan ni saya tuju pada diri saya dan kepada semua yang mendengar. Sememangnya inilah ciri-ciri orang-orang yang taat kepada Allah. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang taat akan perintah Allah disebabkan apa? Disebabkan mereka ini takut akan azab di akhirat dan juga mereka mengharap akan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan pada sambungan ayat. Yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih, iaitu dalam ibadahnya ia takut azab akhirat dan berharap kepada rahmat Allah. Subhanallah. Jelas sekali golongan ini, yakni orang yang qanitun ini, yang bangun di malam hari ini dengan ibadatnya itu, dia beribadah sebab apa? Sebab dia takut akan azab akhirat dan berharap kepada rahmat Allah. Jadi perkara pertama yang kita sama-sama ambil ibrah ialah waktu tersebut. Waktu beribadah, kan, iaitu pada malam hari itu hendaklah disertai rasa takut kepada Allah. Kan? Waktu kita sedang beribadah tu, kan, perlunya ada rasa
takut. Bagaimana mungkin kita nak sebut tentang takut ni, kita nak ambil gambarannya bagaimana? Kita ambil contoh mudahlah. Kita takut dengan harimau. Takutnya kita dengan harimau tu sebab apa kita takut? Sebab kita tahu yang ciri-ciri dan sifat yang ada pada harimau itu boleh menyebabkan kita mati. Jadi kita sayang akan nyawa kita, kita akan cari jalan bagaimana nak selamatkan diri kita. Dan cari jalan untuk menghindari agar kita tidak terkelihatan di hadapan harimau, agar kita tidak menjadi makanan dia. Jadi sepatutnya kita lebih takut kepada yang menjadikan, menciptakan harimau itu, lebih-lebih lagi kita takut kepada harimau. Sepatutnya begitu. Tapi ialah benda yang kita sebut perkara gaib ni kan. Sebab itu dah sebut dengan jelas dah. Beza tingkatan orang beriman dengan orang tak beriman. Apatah lagi bezanya orang beriman dengan orang yang bertakwa. Zadikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Zadikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaib. Ciri yang pertama yang mula-mula disebut ialah orang bertakwa ni siapa? Iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Sudah tentu pada hari ini yang mendengar adalah orang-orang yang sentiasa dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan itu, dengan sebab kita menyertakan rasa takut dalam ibadah kita, barulah kita dapat kekhusyukan dalam ibadat. Terima tak terima ibadat itu nombor dua. Sebab itulah perlunya ada pengharapan. Tapi perkara yang sama yang saya nak kongsi ialah ketika mana ada kemampuan. Waktu sekarang ni, waktu sihat, waktu boleh beribadat, waktu muda ni, waktu ada kudrat ni, lebihkan rasa takut berbanding pengharapan. Dalam kita ibadat, 90% itu takut kita. Hanya 10% saja kita harap. Ataupun tak kisahlah berapa persen pun, tapi yang penting lebihkan rasa takut berbanding pengharapan, kan? Ataupun seimbangkan antara takut dan juga pengharapan. Namun di saat tiada kemampuan, yakni di saat sedang nazak, hendaklah lebih berharap berbanding takut, kerana tiada guna takut di saat tidak mampu beribadah. Sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang lelaki yang sedang menjelang ajalnya, iaitu yang sedang keadaan sakaratul maut, dalam keadaan nazak. Lalu baginda bertanya, bagaimanakah perasaan kamu sekarang? Lelaki itu menjawab, aku berharap dan aku takut kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah terhimpun perasaan ini, maksudnya perasaan takut dan berharap ini, pada hati seseorang hamba dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan nazak, melainkan Allah memberikan kepadanya apa yang diharapkannya dan menyelamatkannya dari apa yang ditakutinya. Sebagaimana yang saya masih ingat dalam kitab Mustakah Hadis, pada bab beriman kepada malaikat, ada satu hadis yang saya masih ingat mafhumnya. Bagaimana ini kelebihan bagi orang beriman, ya? Orang yang selalu sembahyang, orang yang selalu baca Quran, yang sering melakukan ibadat pada Allah ni. Ketika mana di saat orang-orang itu sudah tidak mampu untuk melakukan ibadat seperti biasa, disebabkan apa? Sakit, musibah yang macam ni dan seumpamanya. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat supaya catatkan segala amal ibadat yang dia lakukan waktu dia sihat dulu. Maksudnya yang sebelum ni dia pernah buat, tapi hari ni dia tak buat, bukan sebab dia tak mau buat. Dia tak buat disebabkan tidak ada keupayaan untuk buat. Contohnya, hari ni sepatutnya kita rajin solat berjemaah di masjid, tapi sekarang tak boleh. Tak boleh bukan sebab kerajaan tu zalim, tidak.
disebabkan wabak. Maka dalam hadis ini menyebut bahawa bagi orang-orang yang beriman sebelum ini dengan ibadat-ibadatnya itu, dalam keadaan dia keuzuran, tidak mampu untuk melaksanakan ibadatnya, tetap Allah perintahkan kepada malaikat, catatkan amal ibadahnya. Ini beza orang beriman dengan orang tak beriman. Mari sama-sama kita ingat balik waktu-waktu kita yang ada kudrat ini. Banyakkan kita beribadah pada Allah. Mudah-mudahan di saat kita tidak mampu untuk beribadah kepada Allah, Allah tetap kurniakan kepada kita pahala-pahalanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita lihat bahawa keadaan sebegini kita tidak mampu untuk mengerjakan solat Jumaat khusus pada orang lelaki disebabkan wabak ini. Dan juga sudah tentu statement yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan Arab Saudi pada tahun ini tidak ada ibadat haji disebabkan wabak COVID-19 ini. Walaupun dalam keadaan kita sebegini, ingatlah bagi orang beriman tetap mendapat kebaikan. Disambung pada ayat yang berikutnya, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui, yakni orang-orang yang taat kepada Allah, dengan orang yang tidak mengetahui, yakni orang-orang yang menyekutukan Allah? Sudah tentu tidak sama. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mana mungkin boleh sama? Orang beriman dan tak beriman ini di sisi Allah boleh dibezakan dengan warna hitam dan warna putih. Persoalannya di sini, ayat ni bukan Allah nak nyatakan bahawa soalan yang perlu kita jawab. Tak. Allah perintahkan kepada Nabi supaya Nabi tanya balik, sama ke orang yang tahu dengan orang tak tahu ni, sama ke? Jadi soalan ni bukan perlu dijawab, tetapi persoalan ini adalah persoalan yang memberi peringatan kepada kita yang mampu berfikir. Mana mungkin boleh sama orang beriman dengan tak beriman? Orang beriman sudah tentu layaknya mereka pada waktu ini sentiasa dalam keadaan di penjara. Banyak benda-benda yang seronok di dunia ini adalah perkara yang diharamkan. Demi menjaga dan segala-galanya yang diperintahkan oleh agama, ada banyak perkara yang dirugikan. Tapi ingat, balasan yang sebenarnya adalah balasan di akhirat. Mudah-mudahan dengan asbab kita istiqamah dalam melaksanakan amal-amal ibadat kita ini, ikhlas kepada Allah Ta'ala, kita dapat balasan ganjarannya di akhirat, insya-Allah. Dan sambungan ayat, yakni ayat yang terakhir, penutup pada ayat ke-9 ini, Allah kata apa? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang mengetahui perbezaan antara dua golongan ini hanyalah orang yang mempunyai akal. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di sinilah pentingnya untuk kita menuntut ilmu, agar kita sentiasa mengetahui dan diberi peluang untuk mendapat peringatan. Ingat ya, dalam surah Sabbih isma rabbikal a'la, sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Seringkali kalau saya baca ayat ni, saya terfikir satu je, ya Allah, janganlah engkau uji aku di saat aku mampu untuk melaksanakan peringatan-peringatanmu, tapi aku tidak melaksanakan peringatan tersebut. Sayadzakkaru man yakhsha, yang akan mengambil peringatan itu orang yang yakhsha, yang takut. Wa yatajannabuhal ashqa, dan sebaliknya menjauhkan diri daripada peringatan adalah orang-orang yang celaka. Orang celaka itu siapa? Yakni orang-orang yang bila mana diberikan peringatan, dia tak mau ikut. Kita sangat takut pada hari ini. Sudah banyak peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada kita,
sepatutnya kita ambil penting. Jadi sebab tu hari ni mudah-mudahan kita sentiasa dalam keadaan menjadi golongan orang-orang yang mendapat kebaikan. Sebab tu Nabi pesan pada kita, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Nabi kata, jadilah kamu orang alim. Kalau tak jadi orang alim, jadilah orang yang belajar, muta'alliman. Kalau tak jadi orang yang belajar, contoh kata tak boleh nak pergi majlis ilmu dan seumpamanya, jadilah orang yang mustami'an, orang yang mendengar. Contoh waktu lah ni tak boleh pergi majlis ilmu, kita dengar banyak kuliah-kuliah online hari ni, alhamdulillah. Dan yang keempat, jadilah orang yang muhibban, yang cinta, yang kasih kepada ilmu, kepada orang yang menyampaikan ilmu, guru-guru, dan juga orang yang suka kepada majlis ilmu. Tapi Nabi pesan, wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima, iaitu mereka yang selain daripada 4 golongan tadi, yakni orang yang tidak mahu mendengar peringatan dan seumpamanya. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit berkongsian ini berikan manfaat, dan insya-Allah ayat ni dia ada sambung lagi dengan ayat yang ke-10. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perkongsian ringkas ini. Wallahu taala alam bisawab.